Pentadbiran Trump nampaknya sudah jumpa jalan belakang untuk beli Bitcoin banyak-banyak tanpa sentuh duit pembayar cukai atau tambah hutang negara. Macam beli kereta idaman guna duit shilling dalam tabung yang dah berdebu bertahun-tahun, tapi versi kerajaan dan saiznya ratusan bilion. Caranya cukup kreatif. Bukan pinjam duit, bukan cetak duit, tapi perah nilai emas yang Amerika dah simpan. Bukan perah macam perah santan, tapi naikkan nilainya melalui penilaian semula harga pasaran. Ini macam tiba-tiba harga rumah lama mak ayah kita jadi 3 kali ganda sebab highway baru lalu depan rumah. Idea besarnya ialah mencipta situasi short squeeze dalam pasaran emas. Maksudnya, buat harga emas melonjak sampai orang yang bertaruh harga akan jatuh terpaksa beli emas dengan harga tinggi untuk tutup kerugian. Bila harga naik gila-gila, nilai simpanan emas negara pun melambung. Nilai simpanan emas yang dah naik ini kemudian ditukar kepada modal untuk beli Bitcoin. Jadi Amerika boleh simpan 2 jenis aset bernilai tinggi, emas fizikal dan emas digital, iaitu Bitcoin. Kiranya upgrade koleksi harta negara ke versi 2025. Sumber cadangan ini bukan dari sembarangan orang. Ada perbincangan di White House dan pemain industri kripto seperti Bo Hines. Malah, portal seperti CryptoSlate pun ikut melaporkan cerita ini. Bila dah sampai tahap media arus perdana lapor, kita tahu ini bukan sembang kedai kopi. Kalau ikut logik Trump, langkah ini bukan saja tak bebankan bajet, tapi boleh buat Amerika menang 2 kali. Pertama, untung dari kenaikan emas. Kedua, untung dari potensi kenaikan harga Bitcoin. Win-win dalam versi billionaire. Bagi penyokong kripto, ini bunyinya macam mimpi jadi kenyataan. Bayangkan kuasa besar dunia mula buat shopping Bitcoin besar-besaran tanpa perlu pujuk Kongres luluskan bajet. Tapi bagi yang skeptikal, mereka mungkin tengok ini sebagai langkah berani tapi berisiko. Mainkan pasaran emas dan Bitcoin serentak ibarat cuba buat juggling sambil kayuh basikal di tali gantung. Nampak hebat, tapi kalau jatuh, sakitnya lama. Apapun, permulaan cerita ini memang dah cukup buat pelabur dan pemerhati kewangan melekat depan skrin. Semua nak tahu sama ada ini strategi genius atau eksperimen mahal. Peranan Rizab Emas Amerika, pegangan emas Amerika, aset tersembunyi. Amerika sebenarnya macam orang kaya yang tak sedar dia ada simpanan emas dalam almari lama di store. Pegangan emasnya bukan sikit, 8,933,46 tan. Tapi peliknya, dalam buku kira-kira kerajaan, nilainya cuma kira-kira 11 bilion sebab ikut harga Forbes tuduhan 222 ounce dari tahun 1973. Itu macam kita masih kira harga roti canai zaman 50 sen. Kalau guna harga pasaran semasa sekitar 3,200 ounce, nilai emas ini sebenarnya boleh cecah lebih kurang 750 bilion dollars. Ini dah macam jumpa slip bank lama dan sedar duit dalam akaun dah jadi ratusan ribu sebab faedah terkumpul. Cadangan penilaian semula ini ibarat upgrade dari telefon Nokia 3310 ke iPhone 15. Teknologinya sama-sama telefon, tapi nilainya jauh berbeza bila ikut zaman. Bezanya, dalam kes ini, ia boleh terus masukkan modal besar ke dalam kantung negara tanpa jual walau satu jongkong emas pun. Kelebihan lain ialah emas ini memang disimpan sebagai reserve strategik. Jadi tiada siapa pun akan nampak pelik kalau nilainya diupdate ikut harga pasaran. Kira macam kita update nilai rumah bila buat pinjaman bank. Bukan nak jual, tapi nak guna nilainya untuk tujuan lain. Pelan ini juga ada unsur psikologi pasaran. Bila pelabur tahu Amerika ada emas bernilai gila-gila, keyakinan terhadap kekuatan ekonomi negara pun naik. Ini macam kita masuk pertandingan tarik tali dan orang tahu kita ada abang sado tunggu di belakang. Semua lawan mula gentar. Sumber seperti Standard Chartered dan World Gold Council pun mengesahkan potensi besar ini. Bila bank antarabangsa dan Dewan Emas Dunia pun angguk, maknanya idea ini ada asas, bukan sekadar khayalan. Namun, ia juga mengundang tanda tanya. Kalau emas boleh dinilai semula, kenapa tak buat dari dulu? Mungkin sebab masa itu tak ada motivasi nak beli Bitcoin, atau mungkin juga sebab belum ada pemain politik yang cukup berani mencuba. Bagi penyokong kripto, ini satu peluang, guna aset lama untuk beli aset masa depan, macam jual koleksi setem lama untuk beli NFT, tapi dalam skala negara. Ringkasnya, emas Amerika ini macam naga dalam cerita dongeng yang duduk atas timbunan emas selama berabad-abad. Bezanya kali ini, ada orang nak guna harta naga itu untuk beli senjata baru, Bitcoin. Peranan Switzerland dalam pasaran emas global. Switzerland ini negara kecil, tapi dalam dunia emas dia ibarat bos besar yang semua orang hormat. Walaupun terkenal dengan coklat dan jam mahal, hakikatnya dia juga hub utama yang kawal aliran emas dunia. Lebih 60% emas yang diperdagangkan di dunia ini sebenarnya lalu dulu di Switzerland untuk dimurnikan atau diolah semula.
Bayangkan macam semua roti canai dunia mesti masuk kedai mamak Switzerland sebelum sampai ke pelanggan. Macam itulah kuasanya. Negara ini ada kilang penapisan emas paling canggih di dunia, mampu ubah jongkong besar-besar jadi ketulan emas pelbagai saiz yang dikehendaki pasaran. Ini menjadikan Switzerland bukan saja transit point, tapi tukang jahit utama emas global. Kalau Amerika nak main strategi harga emas atau wujudkan short squeeze, Switzerland secara automatik jadi kawan strategik yang tak boleh diketepikan. Mereka boleh kawal supply chain emas sehalus-halusnya. Homo bin Manendin Bandesh, gandingan duo dalam filem aksi. Amerika dengan kekuatan ekonomi dan pegangan emas besar, Switzerland dengan teknologi dan kawalan pasaran. Bila bergabung, potensi goncang pasaran emas memang tinggi. Tambahan pula, pasaran emas di Switzerland sangat telus dari segi kualiti, tapi pada masa sama cukup fleksibel untuk urus transaksi bernilai berbilion dengan rahsia terjaga. Inilah gabungan unik yang buat ramai pihak sanggup bekerjasama. Bagi pelan Bitcoin Amerika, ada logik untuk libatkan Switzerland secara tidak langsung. Kalau nak main harga emas, kena pastikan rakan kongsi di tengah padang sudi ikut rentak. Namun, seperti semua kisah perniagaan besar, ada risiko politik dan diplomatik. Switzerland terkenal neutral, jadi mereka mungkin tidak mahu dilihat berpihak. Tapi kalau ada keuntungan besar di hujung, siapa tahu? Kesimpulannya, Switzerland dalam pasaran emas global ibarat pintu rahsia yang menentukan aliran keluar masuk emas dunia. Kalau Amerika pandai main, pintu ini boleh jadi laluan emas menuju Bitcoin. Strategi short squeeze dalam pasaran emas. Dalam dunia pelaburan, short squeeze ini ibarat perangkap tikus yang sangat licik. Bila kena, tak sempat lari. Konsepnya mudah. Bila ramai pelabur buat pertaruhan harga emas akan turun, short, tapi tiba-tiba harga naik, mereka terpaksa beli balik dengan harga lebih tinggi untuk tutup posisi. Kalau Amerika main strategi ini, ia macam bagi kejutan elektrik kepada spekulator yang bertaruh melawan emas. Dengan rizab emas besar dan akses kepada pasaran global, mereka ada kuasa untuk mencetuskan kenaikan harga secara tiba-tiba. Short squeeze ini bukan setakat buat harga naik sekejap, tapi boleh cipta gelombang panik beli. Macam bila TikTok trend 1 minit, semua orang kelam kabut beli barang sama, stok habis, harga melambung. Bila harga emas meletup, pihak yang short akan alami kerugian besar. Mereka terpaksa beli balik emas pada harga tinggi yang lagi menaikkan harga pasaran. Ini dipanggil feedback loop atau kesan bola salji. Kalau kau dirancang dengan betul, Amerika boleh guna strategi ini untuk tingkatkan nilai emas dalam simpanan mereka sambil mencipta modal tambahan untuk beli Bitcoin. Ia macam naikkan harga tanah sendiri sebelum gadaikan kepada bank, nilai cagaran lebih besar, modal pun bertambah. Namun, strategi ini berisiko tinggi. Kalau timing salah atau pasaran tak beri respon seperti dijangka, Amerika sendiri boleh terperangkap. Ibarat cuba kenakan orang dengan prank, tapi akhirnya diri sendiri yang jatuh dalam perangkap. Selain itu, langkah ini boleh menimbulkan kemarahan pihak lawan, negara atau pelabur besar lain yang rugi mungkin akan membalas dengan strategi pasaran mereka sendiri. Dunia keuangan ini, kalau ada pihak yang rasa dikhianati, perang boleh berlaku secara senyap. Meditai. Kalau berjaya ini strategi short squeeze dalam pasaran emas akan jadi kisah legenda dalam sejarah keuangan moden, di mana Amerika bukan saja mempertahankan nilai emasnya, tetapi juga memanfaatkannya untuk melangkah ke era aset digital. Ringkasnya, ini permainan berisiko tinggi, berpulangan tinggi. Kalau Amerika berani, kesannya boleh menggegarkan bukan saja pasaran emas, tapi seluruh ekosistem keuangan global. Menilai semula emas untuk membeli Bitcoin. Idea menilai semula emas untuk membeli Bitcoin ini macam guna harta lama untuk beli harta masa depan. Amerika ada 8 security bab 46 tan emas yang selama ini tidur lena dalam peti besi dinilai ikut harga zaman 1970-an. Kalau nilai ini dikemas kini ikut harga pasaran semasa, tiba-tiba mereka dapat modal ratusan bilion dolar tanpa cetak duit baru. Logiknya mudah, emas kekal bernilai tinggi dan stabil, Bitcoin pula berpotensi jadi aset dominan masa depan, jadi emas digunakan sebagai springboard untuk lompat masuk ke pasaran Bitcoin dengan modal besar. Bila penilaian semula dibuat, Amerika tak perlu jual emas, cukup guna nilainya sebagai cagaran untuk dapatkan pinjaman atau terbitkan bond. Modal itu kemudian dilaburkan terus ke dalam Bitcoin. Macam guna rumah sebagai cagaran untuk buka kedai franchise, tapi kedainya dalam bentuk aset digital. Kelebihan strategi ini ialah Amerika dapat masuk pasaran Bitcoin dalam skala besar, mungkin cukup besar untuk mempengaruhi harga. Bila pembelian besar berlaku, harga Bitcoin biasanya naik.
Kesan ini secara tak langsung menambah nilai pelaburan mereka. Selain itu, langkah ini juga memberi mesej kepada dunia bahawa Amerika serius terhadap aset digital. Imej emas digital untuk Bitcoin semakin kuat bila negara yang pegang emas fizikal paling banyak pun mula menukar sebahagiannya kepada versi digital. Namun, ini bukan tanpa risiko. Kalau harga Bitcoin jatuh mendadak selepas pembelian, Amerika boleh berdepan kerugian besar. Emas yang jadi cagaran mungkin selamat, tapi pulangan dari pelaburan Bitcoin akan merosot. Kesan geopolitik juga perlu difikirkan. Negara lain mungkin menganggap langkah ini sebagai cabaran terus kepada sistem kewangan tradisional. Ia boleh mencetuskan perlumbaan Bitcoin antara kuasa besar dunia. Bagi penyokong Bitcoin, strategi ini ibarat menggabungkan kuasa naga emas dengan naga digital. Bila dua naga ini bersatu, lanskap kewangan global boleh berubah secara drastik. Ringkasnya, menilai semula emas untuk membeli Bitcoin ialah kombinasi antara kekuatan aset lama dan potensi aset baru. Satu pergerakan strategik yang boleh menjadikan Amerika pemain dominan dalam dunia kewangan masa depan. Reserve Strategic Bitcoin. Bila kita cakap pasal reserve strategik, biasanya orang akan fikir minyak, emas atau stok beras untuk musim tengkujuh. Tapi dalam dunia moden, ada satu lagi jenis reserve yang mula jadi perbualan. Bitcoin. Bayangkan Amerika simpan Bitcoin macam mereka simpan emas di Fort Knox. Cuma kali ini tak ada peti besi. Yang ada cuma kunci digital yang disimpan rapi. Kenapa nak buat reserve strategic Bitcoin? Logiknya, Bitcoin adalah aset terhad. Maksimum hanya 21 juta unit akan wujud. Kalau negara mula simpan awal, mereka boleh lock bekalan. Dan ini memberi kelebihan strategik masa harga meroket di masa depan. Ibarat beli semua tanah di tepi pantai sebelum orang sedar pemandangan laut itu berharga. Reserve Bitcoin ini juga boleh jadi pelindung nilai terhadap inflasi dolar. Kalau nilai mata wang turun, simpanan Bitcoin boleh kekal atau naik, mengekalkan kuasa beli negara. Dalam kata lain, ia macam simpan stok durian musang king dalam freezer sebelum harga naik musim depan. Selain itu, memiliki reserve Bitcoin memberi isyarat kepada dunia bahawa negara itu tech savvy dan bersedia untuk masa depan kewangan digital. Ini boleh menarik pelabur teknologi, syarikat fintech dan bakat global untuk datang melabur. Reserve strategik ini juga boleh digunakan sebagai alat diplomasi ekonomi. Bayangkan Amerika tawar bantuan kepada negara lain bukan dalam bentuk dolar tapi Bitcoin. Bukan saja unik, tapi juga mungkin lebih menarik bagi negara yang mahu kurangkan kebergantungan pada sistem kewangan tradisional. Namun, ada cabaran besar, keselamatan simpanan. Simpan Bitcoin bukan macam simpan jongkong emas. Ia perlukan keselamatan siber tahap dewa. Kalau kena godam, lesap sekelip mata. Tambahan pula, harga Bitcoin sangat volatil. Nilai reserve boleh naik gila-gila atau jatuh merudum dalam masa seminggu. Ini memerlukan pengurusan risiko yang bijak, bukan sekadar HODL membabi buta. Kalau dilaksanakan dengan betul, reserve strategik Bitcoin boleh jadi pemangkin perubahan besar dalam dasar ekonomi dan kedudukan geopolitik sesebuah negara. Ia bukan saja soal keuntungan, tapi soal kuasa. Kesimpulannya, dalam dunia di mana maklumat bergerak sepantas kilat dan nilai boleh berpindah tanpa sempadan memiliki reserve strategik, Bitcoin mungkin jadi perbezaan antara negara yang memimpin dan negara yang hanya mengikut arus. Risiko dan kritikan ni macam bahagian terms and conditions yang semua orang nak skip. Tapi inilah yang selalunya selamatkan kita. Pertama, orang kata penilaian semula emas tu helah perakaunan. Bahasa mudah, kertas kira-kira nampak kaya, tapi duit tunai belum bertambah. Cantik di buku, belum tentu ada di bank. Bila sebut helah perakaunan, kritikus bimbang kerajaan cuma menaikkan nilai di atas kertas untuk bagi alasan beli Bitcoin besar-besaran. Kalau pasaran tak percaya, keyakinan pelabur boleh goyah, macam tengok promosi restoran nampak meriah, masuk-masuk kerusinya separuh patah. Risiko kedua, manipulasi pasaran. Kalau Amerika beli atau isyarat nak beli Bitcoin dalam skala negara, harga boleh berpusing-pusing, naik mendadak, turun pun mendadak. Pelabur runcit yang masuk lambat boleh jadi pemegang puncak tak sengaja. Tarif 39% ke atas emas Switzerland juga dikritik. Ia mungkin bantu short squeeze, tapi boleh kacau rantaian bekalan global. Bila logistik serabut, premium emas naik, kos industri meningkat, akhirnya pengguna juga mengeluh. Kesan domino, bukan sekadar cawan jatuh. Ada kebimbangan geopolitik, langkah agresif Amerika boleh cetus perlumbaan reserve Bitcoin antara negara. Kalau semua serentak berlari, likuiditi tertekan dan volatility melonjak. Bayangkan jualan iPhone hari pertama, tapi kali ini seluruh dunia beratur. Kritikus dasar pun tanya, kalau kita jadikan Bitcoin asset reserve, bagaimana dengan tadbir urus, jagaan sejuk, cold storage,
dan risiko cyber. Emas boleh disimpan dalam peti besi. Bitcoin perlukan peti besi digital yang bakal diuji penggodam 24/7. Ada juga risiko reputasi. Jika strategi ini gagal, contohnya harga Bitcoin menjunam selepas pembelian, pembangkang akan menggelar projek membazir abad ini. Politik tak akan melepaskan peluang dan pasaran benci drama. Di sebalik semua itu, penyokong berhujah, tiada inovasi tanpa risiko. Yang penting, disiplin risiko, masuk berperingkat, kisar strategi, bukti rizab yang diaudit, dan komunikasi telus. Dalam bahasa kedai kopi, jangan borong satu lori sekali harung. Akhirnya, risiko and kritikan bukan untuk mematahkan semangat, tapi untuk pastikan kita tak terjun kolam tanpa periksa kedalaman. Kalau pelan disusun kemas, kebimbangan boleh ditukar jadi keyakinan, dan itulah beza antara gimmick dan strategi. Dunia kewangan sekarang macam pentas drama antarabangsa. Setiap negara pegang watak sendiri, tapi skripnya semakin bercampur aduk. Bila Amerika Syarikat mula bermain dengan idea rizab Bitcoin, negara lain takkan duduk diam sambil makan popcorn. Switzerland mungkin tersenyum sinis, Rusia pula geleng kepala, dan Brazil, mereka mungkin kata, mari kita cuba juga. Kenaikan harga emas yang melambung kerana dasar agresif satu negara boleh mengubah irama pasaran global. Macam DJ tukar lagu tiba-tiba, semua orang di lantai tarian terpinga-pinga. Negara yang selama ini selesa dengan emas mungkin terpaksa fikir semula. Adakah mereka masih mahu simpan emas yang semakin mahal? Atau beralih kepada aset digital seperti Bitcoin? Implikasi geopolitik pun bukan main-main. Kalau Bitcoin dijadikan sebahagian daripada rizab rasmi oleh kuasa besar, negara-negara lain akan mula risau tentang kedudukan mata wang mereka. Kita mungkin akan nampak perlumbaan senjata versi kripto di mana semua orang berebut beli sebelum harga mencecah bulan. Pasaran komoditi juga bakal rasa bahangnya. Bila emas bergerak ikut arahan polisi, ia boleh mencetuskan short squeeze global yang buat pedagang lama pun pening kepala. Tak mustahil harga minyak, gandum atau tembaga pun ikut naik sebab rantai ekonomi itu saling berhubung macam domino. Kesan kepada pelabur runcit sangat bergantung kepada reaksi mereka. Ada yang akan rasa teruja nak sertai gelombang baru ini. Ada yang akan panik kerana pasaran nampak terlalu tidak menentu. Dalam suasana macam ini, FOMO, fear of missing out, dan FUD, fear, uncertainty, doubt. Jadi macam dua abang kembar yang suka mengacau. Bagi institusi kewangan antarabangsa seperti IMF atau Bank Dunia, ini ibarat situasi puzzle yang perlu diselesaikan cepat. Mereka kena fikir bagaimana nak mengawal risiko sambil tak menghalang inovasi. Silap langkah, reputasi mereka boleh tergugat, terutamanya jika dilihat terlalu lambat bertindak. Negara-negara membangun pula mungkin melihat peluang ini sebagai jalan pintas untuk melonjakkan kekuatan ekonomi mereka. Kalau mereka bijak masuk pasaran Bitcoin awal, potensi pulangan jangka panjang boleh jadi senjata rahsia untuk menstabilkan mata wang tempatan. Tapi, kalau tersilap timing, mereka pula yang jadi contoh kes kajian apa yang tidak patut dilakukan. Hubungan perdagangan antarabangsa juga boleh terjejas. Bila satu negara mula pegang aset rizab yang berbeza, persefahaman lama mungkin tergugat. Rundingan baru perlu dibuat, perjanjian lama dikaji semula, dan di sinilah diplomasi kreatif akan benar-benar diuji. Akhirnya, konteks global dan implikasinya menunjukkan bahawa langkah Amerika Syarikat bukan sekadar strategi dalaman. Ia adalah gelombang yang boleh merubah bentuk lanskap kewangan dunia, sama ada menjadi simfoni harmoni atau konsert rock yang huru-hara, bergantung pada siapa yang memegang gitar utama. Bayangkan, sebelum anda mula keluarkan duit simpanan bawah bantal atau jual motor untuk beli Bitcoin, lepas tengok video ni, mari kita tarik nafas panjang. Semua yang anda dengar dan lihat dalam persembahan ni adalah untuk tujuan hiburan, perkongsian maklumat umum, dan sedikit bahan gelak ketawa. Ia bukanlah nasihat kewangan, pelaburan, atau cadangan untuk menukar semua harta anda kepada kripto, walaupun bunyinya macam menarik. Ingat, pasaran kripto ni macam cuaca hujung tahun, kejap panas, kejap ribut petir. Jadi kalau anda nak melabur, buatlah kajian sendiri, tanya penasihat kewangan bertauliah, dan jangan hanya percaya pada video yang ada lawak selingan dan gambar meme Elon Musk. Kami tidak bertanggungjawab kalau anda tersalah beli koin yang logonya nampak comel, tapi rupanya projek scam. Duit anda, tanggungjawab anda. Kalau untung, alhamdulillah. Kalau rugi, anggaplah itu sebagai yuran pembelajaran dalam Universiti Kehidupan Kripto. Dunia kewangan ni macam pasar malam. Ada peniaga emas, ada peniaga Bitcoin, ada juga yang jual nasi lemak. Sekarang Amerika yang selama ni jual burger dan hot dog, tiba-tiba nak buka gerai Bitcoin. Bukan sebarang gerai, tapi siap dengan lampu neon, the biggest crypto in town. Pelan Trump ni kalau menjadi, memang boleh gegarkan seluruh pasar malam kewangan.
Strategi short squeeze emas ni macam teknik goreng ikan bilis sampai garing, tapi ikan bilis dia emas. Mereka nak buat harga emas melambung tinggi supaya nilai pegangan emas negara pun naik. Bila dah untung atas kertas, terus guna duit tu beli Bitcoin. Macam jual emas kahwin, beli kereta sport, cuma versi kerajaan. Kalau menjadi, Amerika mungkin akan jadi abang long Bitcoin dunia. Bayangkan, negara lain pun mula ikut trend. Rusia buka akaun Binance, Brazil main staking, Switzerland buka kedai hardware wallet. Dunia tiba-tiba jadi macam grup WhatsApp pelabur kripto. Riuh rendah setiap kali harga naik atau turun. Tapi strategi ini ada risikonya. Macam orang kampung main gusti lengan dengan abang sado, kalau silap langkah boleh patah tangan. Pasaran emas dan Bitcoin terkenal dengan turun naik. Silap timing, Amerika boleh terperangkap dengan Bitcoin mahal tapi nilai jatuh. Macam beli durian harga 60 sekilo masa awal musim. Tarif 39% untuk emas Switzerland tu pula macam letak tol mahal di tengah highway. Semua lori emas kena bayar mahal, kos naik, supply terganggu. Bagus kalau nak harga naik. Tapi kalau terlalu lama, peniaga emas boleh mogok atau cari jalan lain. Macam peniaga pasar malam pindah tapak sebab sewa mahal. Kalau Amerika berjaya tarik negara-negara lain untuk simpan Bitcoin sebagai rizab rasmi, kita mungkin akan tengok sejarah baru. Dulu bank pusat sibuk beli emas, nanti mungkin mereka sibuk beli Satoshi. Bayangkan bank negara Malaysia umum, kita sekarang simpan 50,000 BTC untuk masa depan negara. Confirm trending di Twitter. Tapi jangan lupa, strategi ini juga boleh kacau kestabilan pasaran. Bila Amerika pegang terlalu banyak Bitcoin, mereka ada kuasa untuk goncang pasaran bila-bila masa. Macam abang kedai runcit beli semua stok minyak masak masa PKP, lepas tu jual balik ikut suka hati. Akhirnya, semua ni masih spekulasi. Ada kemungkinan jadi, ada kemungkinan tak. Politik, ekonomi, dan pasaran kripto semuanya macam drama bersiri, penuh plot twist. Hari ini rancangan nampak cantik, esok boleh terbatal sebab tweet satu baris. Soalnya sekarang, adakah strategi ini akan jadi master stroke yang menjadikan Amerika raja kripto dunia atau sekadar percubaan gila-gila yang masuk senarai top 10 economic fails of the century? Sama-sama kita tunggu episod seterusnya. Ni kandungan pendidikan dan hiburan, bukan butang cepat kaya. Mikrofon kami tak bersambung ke Federal Reserve atau bursa mana-mana. Bukan nasihat pelaburan. Kami tak pegang lesen penasihat, tak ada bola kristal dan tak kenal pakcik dalam di Wall Street. Jika naik, tahniah. Jika turun, jangan tuntut resit. Buat kajian sendiri, DYOR. Semak sumber, faham risiko dan jangan jadikan klip 30 saat sebagai tesis hidup. Matematik suka kesabaran, bukan caption. Cukai dan peraturan berbeza ikut negara. Tanya profesional bertauliah, bukan komen paling lucu di media sosial. Keselamatan nombor 1. Jaga seed phrase, guna 2FA, elak pautan meragukan, not your keys, not your coins. Dan tolong, jangan letak seed dalam notes final 2DXT. Volatility wujud. Hanya laburkan amaun yang anda mampu tanggung jika carta jadi drama. Teh tarik tetap teh tarik. Jangan gadai ketenangan. Pandangan boleh berubah. Pasaran bergerak, polisi berubah, kopi tumpah. Kami kemas kini sebaik mampu, tapi masa nyata suka main kejar-kejar. Sokong dengan tenang. Like, komen, subscribe kalau berguna. Keputusan kewangan tetap milik anda. Kita gelak bersama, belajar bersama, dan bernafas panjang bila merah.